اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 30. Muka surat 30, baris yang kelima daripada atas. Muka surat 30 baris kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaif? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahi alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan takut oleh kamu akan mengumpat, kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina. Dikatakan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa? Artinya, betapa? Kerana apa mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya seseorang laki-laki itu terkadang berzina ia dan taubah ia, maka menerima Allah Ta'ala akan taubahnya. Dan bahawasanya orang yang mengumpat itu tiada diampuni baginya bagi orang yang mengumpat, hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil larangan mengumpat. Dalil larangan mengumpat, yang mana mengumpat haram ijma' ulama'. Khilafnya sama ada haram tu dosa besar ataupun haram tu dosa kecil. Kebanyakan ulama mengatakan mengumpat haram dosa besar. Sekali mengumpat jadi fasik dah orang tu. Nak jadi tu imam makruh dah diikuti orang fasik. Kalau sembelih makruh kita makan sembelihan dia. Nak jadi saksi nikah pun tak boleh dah, sebab dia orang yang fasik. Sebab orang fasik ni orang yang mengerjakan dosa besar walaupun hanya sekali. Jadi atas pandangan mengumpat dosa besar, sekali mengumpat jatuh fasik lalu dah. Atas pandangan dosa kecil, sekali mengumpat tak jadi fasik lagi lah. Mengekali mengumpat, sentiasa mengumpat, jadi fasik dah dianya. Tetapi walaupun atas pandangan mengumpat tu dosa kecil, tetap sukar untuk lepas daripada dosa, yang mana akan berhadapan dengan orang yang kita umpat di padang mahsyar. Walaupun atas pandangan yang mengatakan mengumpat tu dosa kecil. Kemudian didatangkan dalil larangan mengumpat. Didatangkan dalil ayat Al-Quran terdahulunya, wala yarta' ba'dukum ba'da, jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah kamu.
Ini larangan jelas di dalam Al-Quran berkaitan dengan mengumpat. Kemudian nak datang pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan mengumpat ni. Kemudian di antara hadis yang biasa yang jelas larangan mengumpat. Ni hadis ni cerita supaya menjauhi daripada mengumpat, kerana mengumpat lebih bersangatan daripada zina. Hadis jelas hadis tu larang mengumpat. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tabaghadu wa la yarta' ba'dukum ba'dha wa kunu ibadallahi ikhwana. Tu jelas. Dalam hadis tu jelas larangan mengumpat. Nabi kata la tahasadu, jangan mendengki oleh kamu. Wala tabaghadu, jangan membenci di kalangan kamu. Wala yarta' ba'dukum ba'dha, dan jangan mengumpat oleh kamu akan setengah. Dia kadang-kadang mengumpat ni terkadang mari daripada perasaan benci, mari daripada perasaan dengki. Adalah tu kita tak puas hati tu, dia dapat lebih daripada kita, mulalah kita nak mengumpat. Terkadang berpunca daripada kita benci, tak berkenan ke dia, maka kita pun jadi mengumpat. Dia mai kat ni. Sebab tu Nabi memulai larangannya la tahasadu. Nabi kata jangan mendengki oleh kamu. Wala tabaghadu, jangan membenci. Dia bila mari dengki ni, dia akan timbul benci. Bila benci, wala yarta' ba'dukum ba'dha, dan jangan mengumpat. Sebab apa? Daripada benci pergi kepada mengumpat. Sama dengan ayat yang terdahulunya, hak larangan mengumpat tu. Hak larangan mengumpat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hak di muka surat sebelah tu. Hak di surat 30 kita ni, wala yarta' ba'dukum ba'dha ni, dia tengah dah tu. Ambil daripada awal ayat di muka surat sebelah. Ayat yang sama lah tu, ayat yang sama. Tapi di muka surat sebelah tu daripada awal ayat. Hak di surat 30 ni ambil tengah dah. Di awal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yarta' ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kamu akan banyak daripada sangka ni, sangka yang jahat. Kerana bahawa setengah daripada sangka itu dosa. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia, dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengah. Ini sama juga. Mula-mulanya mari daripada sangkaan buruk. Bila timbul sangkaan buruk, kita pun cari, kita pun tajassus, dia panggil. Tajassus ni selidik. Kita pun tajassus, kita pun selidik. Sebab hati kita ni rasa zon yang buruk pada dia, kita pun selidik, jumpalah keaiban. Kita pun mengumpat. Ni. Sebab tu Tuhan larang daripada awal lagi tu. Jauhi oleh kamu daripada zon, jangan sangka buruk. Jangan sangka buruk. Dan jangan kamu memeriksa aib seseorang, dan jangan kamu mengumpat. Dia ni setangga. Ada ni. Dia setangga. Zon buruk, periksa, jumpa aib, jumpa kurang, mulalah mengumpat. Ada ni. Sama juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan mendengki kamu. Wala tabaghadu, jangan membenci kamu. Wala yarta' ba'dukum ba'dha, jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah. Mana lebih kurang dengan ayat. Dia mari setangga. Dengki, tak puas hati dengan nikmat yang saudara dia dapat, mulalah dia pun marilah perasaan benci. Daripada benci itulah pergi kepada mengumpat. Jadi Nabi larang hak umbi tu lagi dah. Jangan mendengki.
Hak Quran larang, jangan sangka buruk kepada sesama kamu. Hak tu Quran larang. Jangan sangka buruk. Hak Nabi kata, zannu bil mu'minina hasanan. Nabi kata, zanlah kamu dengan orang mukmin dengan zan yang baik. Ada ni. Zanlah oleh kamu, Nabi kata, sangka oleh kamu dengan orang-orang beriman dengan sangkaan yang baik. Ada ni. Di zan ni hak tak ada sebarang tandaan. Kalau ada sebarang tak ada tandaan, hak tu kita kena beringatlah pada ni. Kena beringat. Kalau ada tandaan, tak ada tandaan tu dia panggil zon buruk. Jangan zon buruk, jangan zon yang jahat. Batu Quran katanya inna ba'da zanni ism, kerana sebahagian dari zon tu berdosa. Sebahagian, bukan semua zon tu berdosa, bukan. Bukan semua zon berdosa. Zon ni sangkaan tu lah. Bukan ke semua sangkaan tu berdosa, bukan. Mana hak sangkaan berdosa? Sangkaan yang tak ada sebab. Nampak je pakai baik, pakai comel, tu belum tentu lagi. Tak ada sebab apa tu. Kenapa jadi kita nak panggil tohmah? Sangkaan jahat ni panggil tohmah. Yelah, nampak pakai baik depan orang. Pada ni. Tapi kalau jenis nyakit tu, tiba-tiba ada kopiah atas kepala, naik atas masjid, mata liar tu, hak tu beringatlah sikit. Pandai ni. Kenal lah. Mana main masjid liar mata-mata. Pandai ni. Beringat. Bukan kita gigi tuduh, jangan. Kita beringat, berhati-hati. Pandai. Sebab itu ada sebab. Pandai ni. Tapi kita tuduh jangan. Mu ni main masjid ni betul main masjid ke mu nak curi ni? Jangan tuduh gitu. Jangan tuduh gitu. Tapi kita kena beringatlah. Sebab apa? Ada sebab dia. Itu bukan kata sangka jahat tanpa ada asbab, bukan. Itu lain tu. Ada ni. Ni kawan tu comel dah lama dah duduk molek dah. Dah agak juga walaupun lama molek dah tak ada dah. Ada ni. Nak sebab nak tanda nak sebab apa lagi? Dah dia asal dulu gitu. Hidup molek dah tu kan. Jadilah. Hak mula-mula tu adalah tandaan dia, sebab dia. Tapi dah lama okey tu jadilah. Sebab tak ada sebab dah. Tak ada alasan dah kita nak sangka tak baik. Tapi kemungkinan tu benda hak tu bukan hak dia tu di luar pengetahuan kita tu. Mana ni? Jadi setengah dia zon tu dosa. Jangan sangka buruk, jangan periksa dan jangan mengumpat atau Quran. Hak dalam hadis jangan dengki, jangan membenci, wala yarta' ba'dukum ba'dha, dan jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah. Wa kunu ibadallahi ikhwana, maka hendaklah kamu jadikan oleh kamu akan hamba Allah akan bersaudara. Bersaudara maka tak adalah dengki. Kalau kita betul-betul bersaudara, tak adalah benci membenci. Kalau kita betul-betul bersaudara, kenapa kita nak mengumpat? Di pentah kita jadi saudara. Kita saudara kot depan. Hati kita dok atau timbul dengki, timbul benci dan timbul mengumpat. Tapi mengumpat ni macam sebut ngelepah lah. Mengumpat ni sesama saudara Islam, saudara seagama. Tambahan pula kalau mengumpat tu sesama saudara sedarah sedaging. Tu lagilah rosak keluarga. Rosak keluarga kalau suka mengumpat sesama saudara sedarah sedaging. Ni pada ni. Selalu mengumpat sesama saudara sedaging. Kalau duduk dengan mak kata gini ayahmu. Duduk dengan ayahmu kata gini makmu. Tu haralah keluarga seumpama tu. Ada ni. Macam hak belah mak nak tarik masuk lik dia. Hak belah ayah nak tarik masuk lik dia. Apa tu? Puduh. Ni puduh. Jadi tentera rumah keluarga. Haralah kalau seumpama tu.
Larangan mengumpat ni sesama saudara seagama, sama telah saudara sedarah sedaging, sama telah pula saudara seagama tu jiran tetangga kita. Ada ni. Hak ni larangan jangan mengumpat ni di antara sesama orang-orang yang beriman secara umum. Tapi kalau beriman tu keluarga kita, lagilah. Kalau orang yang beriman tu jiran tetangga kita, lagilah. Ini. Ini sesama orang beriman ni. Orang beriman mana ni? Hak kita pun tidak kenal dia, dia pun tak kenal kita. Dia duduk KL, kita duduk umpat di Terengganu. Ya tu. Dia duduk KL, dia tak kenal kita, kita pun dah kenal dia. Kenal dalam TV, dalam kabar kita, dah kenal lah panggil. Tak kenal, dia tak kenal kita tak kenal dia. Hak tu, ya juga tu. Hak tu pun dilarang. Sebab apa? Sesama saudara seagama, sesama orang yang beriman. Hak tu pun dilarang. Sama telah saudara seagama, saudara sedaging. Lepas tu jiran tetangga pula, sama-sama ahli jemaah di masjid pula. Nak tu lagi lah. Ada ni. Hak tu kena jaga molek lah. Tak lepas hak tu berat kita di padang mahsyar, kita di hari akhirah. Sebab apa? Sebab kalaulah kita tidak selesai atas dunia, minta maaf atas dunia, kita akan berhadapan di hari akhirah. Sebab tu Nabi royak ni mengumpat di hadapan. Tapi hadis hak sebagaimana Al-Quran terang-terang larang mengumpat. Ada hadis riwayat Abu Hurairah, wala yarta' ba'dukum ba'da wa kunu ibadallahi ikhwana. Tu terang. Ni hak didatangkan hadis daripada riwayat Ibnu Abi Dunya tu, ada dalam nota kaki 60 di bawah tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaif? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibata la yughfaru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuhu. Artinya, jauhkan olehmu, tinggalkan olehmu, peliharakan olehmu akan diri kamu, dan takut oleh kamu akan mengumpat. Kena pelihara diri kita molek, jauh diri kita molek daripada mengumpat. Kenapa? Kerana Nabi kata, kerana bahasa mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina. Kerana bahasa mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina. Ini terkadang, ini bukan semua. Terkadang mengumpat ni lebih bersangatan daripada zina. Dikatakan bagi Rasulullah, betapa? Mana sahabat pun tanya Nabi, betapa? Kaif? Betapa? Artinya, erti betapa? Artinya ni nak datangkan maksud betapa tu. Hadisnya qila lahu, dikatakan bagi Rasulullah, ditanya bagi Nabi oleh sahabat, kaifa? Betapa? Artinya, erti betapa? Tak apa maksud? Sahabat tanya kaif tu, betapa tu? Artinya kerana apa? Mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina. Itu maksud dia. Sebab Nabi kata, jauhi oleh kamu daripada mengumpat, kerana mengumpat lebih bersangatan daripada zina. Maka sahabat bertanya, macam mana pula jadi mengumpat lebih bersangatan daripada zina? Zina ni fahish atau wasa asabila. Zina ni, zina ni satu perkara yang keji dan sejahat-jahat pekerjaan. Zina ni kabair hodok depan zina ni. Jadi macam mana pula mengumpat lebih daripada berzina? Ada ni. Sebab dia kalau kita dosa-dosa besar, mulai daripada menyengutu dengan Allah subhanahu syirik, tu, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ni besar-besar belaka dosa ni. Hak dosa-dosa besar belaka.
Tiba-tiba Nabi kata mengumpat lebih bersangatan daripada zina. Mengumpat ni lebih berat daripada zina. Tu jadi timbul pertanyaan, macam mana pula mengumpat lebih bersangatan daripada zina? Sebab zina ni dosa yang keji, dosa besar yang keji. Yang mana zina ni dia punya musibah dia berpanjangan zina ni. Bila berzina jadi hamil, kemudian lahir anak luar nikah, jadi dia panjang. Bila jadi kes dia dipanjang. Ada ni. Kes dia dipanjang. Kalaulah lepas berzina hamil, kemudian berkahwin, apa nak tutup tu lah, jadi berkahwin, maka dalam mazhab Syafi'i kita tak sah taraf. Kalau kena anak tu perempuan, tak boleh jadi wali lah ayah tu. Ayah tapi tidak diiktiraf sebagai ayah. Ayah tapi tidak diiktiraf sebagai ayah. Sebab mani hasil daripada bersubuh tidak diiktiraf pada syarak. Pada ni tidak diiktiraf pada syarak. Yang ayah tu jadi mahram dengan anak ni bukan kerana ayah, kerana dia berkahwin dengan ibu budak ni. Tak ada ni. Macam ayah tiri lah jadinya. Lepas tu ada tak kaitan pusaka? Tak ada kan? Ni panjang ni. Tak ada ni. Sebab tu boleh timbul, walaupun anak tu anak tidak sah taraf, anak bingkan kepada ayah dengan alasan supaya anak tu tidak malu. Ada alasan, tetapi dia punya panggil apa ni, risiko dia tu lebih besar daripada tu lagi. Lebih besar daripada tu lagi. Dia berkait dengan wali nikah, berkait dengan apa ni, dengan nasab, berkait dengan pusaka. Apa ada ni? Dia kalau anak tak sah taraf, kalau perempuan lah, anak tu perempuan, anak lelaki pun masalah juga. Kalau anak tu perempuan tak sah taraf, dengan ayah dia tu mahram lah kerana berkahwin dengan ibu dia. Tapi dengan adik-beradik ayah bukan mahram, bukan pak saudara, bukan. Ada ni. Sekarang lepas hamil, lelaki tu berkahwin dengan perempuan ni. Pandai ni. Jadi dari segi syaratnya tak diiktiraf sebagai ayah tu. Tapi oleh kerana dia berkahwin dengan ibu budak ni, maka jadi mahram lah dengan lelaki, dengan ayah tu. Pandai ni. Tapi adik-beradik ayah tak. Macam ayah tiri tu lah. Adik-beradik ayah tiri dengan adik tiri mahram ke? Ada kena-kena. Tu. Ada ni. Anak tiri mana tu? Kalau anak tu lelaki sekalipun, anak lelaki dengan adik-beradik ayah tu hak perempuan, bukan mahram ke? Bukan mahram. Ada ni. Dia jadi mahram bukan kerana ayah, kerana dia berkahwin dengan ibu anak ni. Tu jadi mahram. Maka walinya tidak ada, hak nasabnya tidak ada, hak hak mahram dengan sebab nasab tu. Mahram dengan sebab nasab tu tak ada, sebab dia tidak ada nasab. Dia tidak ada nasab dengan ayah ni, maka nak mahram ni sebab nasab tak ada lah. Kita mahram ni sebab nasab kan, ni sebab keturunan adik-beradik ayah kita. Mahram kita lagi tu. Tu nasab lah. Tok nenek ayah kita tu. Tu mahram lah, nasab. Kan keturunan. Tapi kalau anak tak sah taraf, ayah tu je mahram. Toki mana? Ayah mak pada ayah tu tidak mahram. Sebab kita mahram dengan nasab. Ini bukan, tidak diiktiraf nasab. Tidak diiktiraf nasab tu. Jadi mahram dengan anak ni kena berkahwin je. Kalau tidak berkahwin, tetapi ibu ni, perempuan ni tak ada berzina melainkan dengan dia seorang aja. Sekalipun anak dengan lelaki tu tetap ajnabi. Dalam mazhab Syafi'i boleh berkahwin. Ni orang kata orang nak tu mazhab Syafi'i ni.
Dia kata mazhab Syafi'i, anak boleh berkahwin dengan ayah. Ni gini ni. Pandai ni. Jadi perempuan ni berzina dengan lelaki. Lelaki tapi tak berkahwin. Tak berkahwin. Tapi perempuan ni memang tak ada berzina dengan lain. Dengan lelaki tu jadi berzinanya. Jadi anak yang lahir ni bukan mahram dengan lelaki. Kalau anak lahir ni perempuan, boleh berkahwin dengan lelaki ni. Tapi bila lelaki ni berkahwin dengan ibu ni, dengan perempuan ni, jadi mahram kerana berkahwin dengan ibu dia. Itu je. Bukan mahram kerana nasab. Bukan. Tidak ni iktiraf keturunan. Ni mari mana? Mari zina. Tu kata zina ni fahisyah, keji sangat-sangat. Dia berkait dengan maruah diri, maruah keluarga, berkaitan dengan maruah keturunan. Jadi nak tukar jangan bin Abdullah tu malu. Lah malulah. Macam mana adik-beradik hak lain hak bawah tu bin ayah belaka. Dia hak sulung bin Abdullah. Ada ni, hak adik-adik itu bin ayah. Dia hak sulung bin Abdullah. Ada ni. Ada panjang ni. Lepas tu orang lain pula mulut kena jaga. Orang lain pula mulut kena jaga. Sebab apa hak sulung tu bin Abdullah? Anak zina. Dia kata anak zina berarti dituduh lelaki dengan perempuan tu berzina. Mana 4 saksi? Tak ada. 80 sebab qazaf dosa besar. Ada ni? Kita tak nak kata anak zina. Bila kita kata anak zina, berarti kita tuduh ibu dan ayah dia berzina sebelum berkahwin. Mana 4 saksi? Tak ada. Qazaf hukumnya 80 sebab. Kurang 20 je daripada 100 sebab kalau berzina. Tak kena sebab, tak kena lah atas dunia. Muka laki tunggu. Kena sebab muka laki dah wadang. Sebab atas dunia dia bilu je mana dia. Sebab atas dunia ni 80 sebab ke 100 sebab je orang panggil bilu je, mana bilu. Mana kalau jenis orang putih kok merah lah kulit. Bukan sebab macam sebab dalam penjara hok habis daging tu, bukan tu. Tu sekali dia sebab kawan tu tidak menerak berbulan-bulan. Apa? Habis daging cabut. Bukan sebab tu. Ni sebab ni bila je. Tu sebab atas dunia. Kalau sebab dia bukan lelaki, ni. Lepas tu selama mana pun jangan bak tuduh zina ni, jangan mulut jangan. Ni kadang-kadang ada dalam kelas. Dah ustaz dah dibalik daripada hijrah di KL, hijrah di Penang, hijrah di Johor, balik mengandung. Berkahwinnya belum. Lepas tu berzina. Ada 4 saksi. Tak ada. Tak ada 4 saksi. Qazaf tu tuduh zina. Tak ada 4 saksi. Dah. Sekarang dah kahwin lagi. Yelah dah kahwin lagi. Dah berzina. Jangan duk kata mungkin dia dirogu ke dia apa semua. Mana kita tahu. Ada ni. Ini cerita ni pernah berlaku. Perempuan ni memang orang budak baik sangat-sangat. Tak mungkin lah ada kata berzina, tiba-tiba hamil. Jadi kejut lah. Kejut sungguh-sungguh. Kena-kena ni cerita lama dah ni. Kena-kena dia pernah basuh seluar abang dia ada bekasan air mani. Sebab air mani sendiri dia mana orang panggil? Kalau doktor lah dia ke mana? Lama mana tu? Mati dia punya benih tu. Mati dia punya benih tu lama mana? Sebab memang ada kata budak berzina lah budak ni nak. Mana budak yang memang dijaga sungguh-sungguh, tapi macam mana boleh hamil? Kena-kena dia pernah basuh seluar lo dalam ke seluar ke abang dia. Ada air mani di situ. Ada ni. Lepas tu kalau itu zina macam mana? Tak boleh nak tuduh tanpa ada 4 saksi. 3 saksi dah tak boleh lagi. 3 dah tengok dengan mata lendir. Kau dah tengok mata lendir, tunggu saya biasa sebut, nampak mata lendir, batang celok masuk dah bekas celok. Gitu je dia wayang. Dia tak panjang dia cerita gitu je. Batang celok masuk dah bekas celok. Dulu kan celok tu kan hak bekas mana, bekas daripada comel tu kan zaman tu kan dia ada hak bekas celok, bekas gobek. Tahu bekas gobek?
Bekas gobek tu dia ada se ni. Jangan tu. Tembaga pun dia. Apa ni? Comel jangan main. Celok pun comel. Zaman dulu. Dia kata nampak dengan mata lendir, batang celok masuk bekas celok. 4 orang. Tiba-tiba masa nak tengok tu, 3 orang, seorang lari dak-dang. Sakit perut. 3 je tengok. 3 jangan buka mulut. Jangan buka mulut 3. Dia siap. Tak boleh cakap lah 3 ni. Tak boleh cakap. Sebab apa? Sebab dia cukup seorang. Ada ni. Seorang dia. Yelah, tak ada cakap dah. 3 ni ada cakap dah. Saya tengok mata lendir semalam. Tapi dah cukup saksi, dia berzina. Cukup dok. Kena sebab 80 batang. Tengok mata lendir dah 3 orang dah. 3 orang pun. Sebab 80 batang. Ada ni. Ni tak boleh cakap benda gini. Tak boleh cakap. Jadi kalau balik daripada kerja tiba-tiba balik, bawa perut apa semua, tak boleh kata apa ni. Tak boleh kata berzina. Lepas lahir budak, tak boleh kata anak-anak zina. Lepas tu ada macam, lepas tu kita tengok je lah. Tengok klik-klik je. Lah. Tak boleh kata apa. Tak boleh lah. Tak puas hati tengok. Tak puas hati. Dok lah, dia tak berkahwin, berzina lah. Tak boleh nak tuduh dia berzina tanpa 4 saksi. Memanglah tak ada saksi, tapi dah mari mana lagi, bukan Siti Maryam ni. Jadi tengok saja je. Tengok saja, mulut jangan bunyi. Tengok klik-klik. Oh, tak puas hati lah dah. Tambahan pula, kalau hak mak ayah tu jenis cakap sedap pula dah. Kalau mak ayah budak ni hak balik bawa perut ni hak jenis cakap sedap. Anak orang sedap-sedap dia kata. Anak orang tu gitu, anak orang ni gini, anak dia balik hamil tak ada suami. Orang pun kan. Tak boleh. Ada ni. Ni mari dia berzina tu. Sebab tu zina ni Tuhan ni jaga daripada awal. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Jangan kamu hampiri. Hampir pun jangan. Sebab apa? Bila dah berzina ni, tadi dia punya musibah dia berpanjangan. Siapa bila-bila? Siapa tak nak berkahwin, anak perempuan, anak sulung perempuan ni kena cari saksana wali hakim. Dah ayuh macam mana? Jadi panjang. Nak orang ni tu. Pakat dengan hak nak jadi bakal menantu tu lah. Kita buat baloh ada orang tu. Lepas tu pun lari, nikah lari. Gitu ya dah. Dah sekarang ni nak sembunyilah. Pakat dengan hak lelaki nak kanak dia tu. Buat macam ayah ni mak dah setuju. Gitu. Lepas tu bawa lari lah nikah jauh-jauh. Nikah di Thailand tu lah, nikah jauh-jauh. Lepas tu balik daftar di Malaysia ni. Awak gitu. Tidak timbul lah wali dah. Buat belakang lah. Tu ni. Dah kalau nikah betul-betul, ayah tak ada wali. Kenapa? Kenapa ni panjang? Panjang daripada zina ni. Tiba-tiba Nabi kata mengumpat lebih bersangatan dari zina. Kok mana ni lebih bersangatan ni? Lepas tu sahabat tanya, kaif? Betapa ya Rasulullah? Betapa dengan makna, kenapa mengumpat tu lebih bersangatan daripada berzina? Berzina ni kabair, dosa besar yang fahisyah, yang keji. Kok jalan mana Nabi kata mengumpat lebih bersangatan daripada zina? Tapi dia buat zina ni, dia kena jaga daripada awal. Sebab tu dalam agama kita sangat jaga bab pergaulan daripada awal lagi dah. Daripada pandang memandang syariat kita jaga dah. Kemudian pergaulan syariat kita jaga lalu dah. Pada ni syariat jaga lalu dah. Sebab apa? Sebab dia mudah. Dia magnet tu, dia nakak mudah. Ada ni. Dia akan takut pergi ni. Kepada zina panjanglah ceritanya. Ada ni. Waktu dia daripada awal dah. Lelaki perempuan ni ada batasan. Kita zaman sekarang ni tak ada batasan lelaki perempuan. Kalau ada batasan lelaki perempuan kalau zaman gitu tu masa berkahwin pun lari lagi. Itu cerita orang dulu lah maknanya. Itu dia kata zaman dulu kolok kata dia. Zaman sekarang biar kenal dulu, biar baik dulu, biar serasi dulu, baru nampak boleh, barulah kita berkahwin. Senang. Gitu jadi macam-macam nak serasi dulu.
Ni jadi macam-macam timbul. Ada ni. Sebab tu agama jaga batasan daripada awal lagi. Pandai ni. Sehingga kat antara anak lelaki dengan anak perempuan adik-beradik pun cukup umur 7-8 tahun tu kita sudah pisahkan, sudah mula dah. Adik-beradik tu, ya adik-beradik pun mula dah jaga batasan-batasan dia. Tu agama kita pelajari. Sebab apa? Sebab siapa kepada zina ada ni. Tapi Nabi kata mengumpat lebih bersengatan daripada zina. Sahabat bertanya, betapa ya Rasulullah? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya seseorang lelaki itu terkadang berzina ia. Qad yazni, terkadang berzina ia. Terkadang berzina ia. Ni bukan semualah ni. Terkadang berzina ia. Dan taubah ia dengan cukup syarat rukun taubah, maka menerima Allah Ta'ala akan taubahnya. Dia berzina, dia bertaubah dengan taubah yang nasuha, cukup syarat, cukup rukun, Allah terima taubah dia. Kamalla zanbalahu, seperti orang yang tidak berdosa. Tak ada zina tu, tak ada. Sampai di padang mahsyar tak ada. Bekas-bekas pun tak ada. Tak ada ni. Cuma nak ceritanya, walaupun zina diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berzina dia buat amal ibadah ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi takkan naik maqam aulia. Takkan naik maqam aulia. Orang mencuri merampok dia bertaubat, ada naik maqam aulia. Berzina tidak ada. Walaupun dosa zinanya Tuhan ampun licin, tak ada bekas, tetapi dia ada maqam, ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan orang salihin, setinggi-tinggi maqam syariah, tetapi tidak akan naik maqam aulia. Kenapa? Kerana zina. Walaupun Tuhan terima taubat dia. Ni mana beratnya kesalahan zina. Tapi bila bertaubat cukup syarat rukun, Tuhan terima taubat dia. Sebaliknya dan bahawasanya orang yang mengumpat itu yang tiada diampuni baginya, bagi orang mengumpat, hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpat. Pada ni orang yang berzina dia bertaubah, Tuhan terima taubah dia. Orang yang mengumpat bertaubah, tidak akan diterima taubah dia sehingga dimaafkan oleh orang yang diumpat. Pada ni orang yang berzina bertaubat dengan Allah, Tuhan terima taubat. Orang mengumpat bertaubat dengan Allah, tidak akan diterima taubat sehingga orang yang diumpat mengampuni, memaafkan dia. Pada ni. Kemudian orang yang diumpat, yang mengumpat tu minta maaf, minta ampun, dia tidak wajib maafkan. Dia hanya sunat maafkan juga, bukan wajib. Tiba-tiba hak kita umpat ni benda yang sangat sensitif, dia tak mau maafkan kita. Kita tak boleh kata, mana mu tak maaf pun, aku mu beres dah, aku minta maaf dah. Dah. Tak beres. Ada ni. Dia wajib minta maaf, tetapi yang diumpat sunat saja maafkan, bukan wajib. Ada ni. Ni ada orang saya tak mau maafkan. Sebab apa? Saya nak pahala dia pada hari akhirat. Dia dapat begitu, saya nak pahala dia. Betul? Dia akan dapat pahala. Orang yang diumpat yang minta maaf. Orang yang minta maaf tu tidak ada maaf, saya dah benda dah. Tak ada. Tetap terlekat dia dengan dosa umpat. Ni terpayah mengumpat ni. Tetapi orang yang kata saya nak pahala dia pada hari akhirat, tak cerdik Kalau dimaafkan sekarang, dia boleh pahala segera. Mana ni? Kalau dimaafkan sekarang, dia boleh pahala segera. Kenapa nak tunggu pahala orang tu di hari akhiratnya? Kita maafkan dia, kita sudah dapat pahala sekarang.
Dan apabila kita mudah memaafkan seseorang, Allah Ta'ala akan memudahkan kesalahan kita, yang mana walaupun waktu buat salah kita, tapi kita buat salah dengan Tuhan lebih banyak lagi. Kalau kita mudah maafkan kesalahan seseorang, Allah Ta'ala akan mudah maafkan kesalahan kita pada hari akhirat. Dia kata dia tak maaf sebab dia nak pahala kawan tu dari akhirat. Dia maaf, dia boleh pahala sekarang. Dan dosa-dosa lain mudah-mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak ceritanya, kalau dia tak maaf, maka orang yang minta maaf tu tetap terikat. Nak bertaubat daripada dosa mengumpat. Gantung di sehingga dimaafkan, sehingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpat. Kalau dia umpat tak maaf, dah tidak diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham tak ni? Ni betul ni. Bukan kerana dosa zina dengan mengumpat tadi nak banding, tapi lebih bersangatan pada pihak mana? Pada pihak sukar untuk kita bertaubah daripada dosa kita mengumpat. Hak ni kita pergi minta maaf, dia tak maafkan kita. Kita nak minta maaf macam mana lah? Kita pun tak ingat dah apa yang kita kata kat orang. Macam mana? Hak ni mahsyar. Kita kena bayar dengan pahala kebajikan yang kita lakukan. Maknanya orang yang mengumpat seumpama ni, orang yang duduk dalam dosa. Orang duduk dalam dosa seumpama ni, dosa mengumpat ni tak akan lepas walaupun dengan haji mabrur. Orang yang seumpama ni tidak akan naik maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab ianya orang yang berdosa. Tapi dia wa'ma dia berasa naik makam, tu khoyat, tu bukan. Ada ni. Bayang kalau kita banyak dosa anak Adam, dosa umpak, dosa fitnah, macam-macam dosa kena anak Adam, kita kemudian konon-kononnya kita wa'ma, tiba-tiba kita rasa naik makam, tu bukan. Naik makam macam mana? Dosa anak Adam banyak mana kamu? Kamu tidak pernah minta maaf kau. Maka orang yang berdosa sama sekali tidak akan naik maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa anak Adam ni haji mabrur pun tidak diampuni. Faham tak ni? Haji mabrur pun tidak akan diampuni. Dosa kita sesama kita, termasuk dosa mengumpat. Jadi dosa sama anak Adam sukar untuk diampuni. Dosa sama anak Adam dibina atas masahah, dia panggil. Masahah ni kita kata kok sulit, sepik. Maka kalau kita cakap kapung kok payah basa, kuping, payah kira. Ni masahah dia panggil. Dosa kita direct dengan Allah dibina atas musamahah. Tuhan buat mudah-mudah je. Taubah dengan taubah nasuhah, Tuhan ampun sekian dosa, tempat dosa Tuhan ganti pahala. Ni dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala dibina atas musamahah ni mudah-mudah. Tapi dengan taubat yang nasuhah lah. Tapi dosa dengan Adam dibina atas masahah. Masahah ni kita panggil kok Allah, payah. Dah nak minta maaf satu perkara. Lepas tu bergantung pula pada dia maaf ataupun tidak. Dia tak maaf pun terikat kat kitanya. Kita minta maaf molek dah dengan dia. Dia tak maafkan juga, terikat, tunggu masyar. Nak kira mana tu? Tu kalau kita pergi minta maaf, memang kita tak minta maaf. Tak kerana kita boleh ingat dah. Ada ni. Ni kata bersangatannya mengumpat nak banding dengan berzina, dia sudut sukar untuk bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala, berbanding dosa berzina, taubat dengan taubat yang nasuha. Ini Tuhan terima taubahnya. Mengumpat Tuhan tidak akan terima taubah, melainkan dia diampuni, dimaafkan oleh orang yang diumpat. Dan menilik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam api neraka pada malam Mi'raj, maka tiba-tiba di dalamnya beberapa laki-laki yang memakan bangkai. Siapa orang ni? Orang yang mengumpat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.